Politeknik Sultan Idris Shah pada hari ini. So, saya dan Barisan Pensyarah mewakili Puan Ketua Jabatan, Puan Sahidah Johnny Knox, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Anwar di atas kesudian Cik Anwar berkongsi ataupun meluangkan masa untuk berkongsikan pengalaman dan pengetahuan Cik Anwar kepada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam pada hari ini. So, untuk makluman Cik Anwar, pada pagi ini kita ada lebih kurang 92 orang peserta yang merupakan pelajar-pelajar dari Diploma Kejuruteraan Awam semester 3 dan ada sebahagiannya pelajar-pelajar Diploma Seni Bina semester 2. Di samping itu ada beberapa orang pensyarah yang turut sama menjayakan program kita pada pagi ini. Jadi untuk makluman pelajar sekalian, Cik Anwar ni merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang industri, terutama dalam bidang pembinaan. Jadi pada hari ini beliau akan memperkenalkan ataupun berkongsi kepada kita berkaitan tentang pengurusan tapak bina yang terutamanya dalam projek-projek yang melibatkan ataupun menggunakan kaedah IBS ataupun Industrial Building System. Jadi untuk makluman Cik Anwar, untuk pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, mereka memang ada satu modul ataupun satu kursus khas satu semester untuk subjek IBS, manakala bagi pelajar Diploma Seni Bina ada satu topik dalam satu subjek yang mana mereka diperkenalkan dengan IBS. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cik Anwar bin Ahmad untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada pagi ini. Dipersilakan Cik Anwar. Okey, pertama dulu terima kasih saya ucapkan kepada Encik Rizal dan semua ahli kuasa yang mana terlibatlah yang menjemput saya macam ni. Okey, cuma saya kenalkan diri saya dulu. Saya adalah Anwar bin Ahmad. Umur tahun ni 42, muda lagi. Muda lagi tu. Lagi. Dan berhubungan dalam bidang construction ni dah 20 tahun dah lebih kurang. Sejak 2002. Okey. Betul lah tu 20 tahun. 20 tahun. Okey, jadi saya sebenarnya dari segi mengajar ni saya dah tak berapa pandai sangat nak mengajar sebab saya bukan bidang saya. So apa yang ada saya boleh kongsi, saya kongsi. And then slide pun saya ambil daripada slide-slide yang mana saya pernah join kursus apa semua, saya combine dan saya gunakan lah. So saya harap semua pelajar boleh dapat sedikit maklumat, sedikit pengetahuan dan ilmu yang boleh saya kongsikan. And then kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa yang minat untuk dilontarkan, boleh sampaikan lah insya-Allah. Okey, pertama sekali saya share dulu saya punya skrin saya dulu. Okey, silakan. Okey. Salah tekan dah. Sekejap. Okey, di sini saya kongsikan sedikit slide yang saya dapat, yang pernah saya join dulu dengan CIDP. Okey, saya lebih berminat kita buat perkenalan dulu. Mungkin dari segi pelajar ni mungkin ramai dah tahu pasal IBS, ramai dah ambil tahu. Okey. Jadi saya berkongsi, mungkin ada maklumat tambahan yang boleh kita dapat dari sini. Ini dari segi pengenalan IBS. Okey, kalau dalam slide ni saya akan kongsikan sedikit tentang pengenalan IBS yang mengikuti sejarah latar belakang dan hala tujuan IBS berdasarkan Akta 502 CIDP. Okey, definisi IBS, kategori IBS, komponen IBS dan kelebihan dia, peringkat-peringkat penyelesaian, DIM, KD dan bangunan organisasi bina. Dan ada lagi pertambahan di mana perkongsian pengurusan tapak. Ada sikit lah semua saya nak letakkan kat sini. Kita pergi pada sejarah latar belakang IBS ni. Kalau anda tengokkan di Eropah, kajian ni menyeluruh telah dibuat semenjak tahun 1964. Okey, projek pertama yang dijalankan di Malaysia adalah pada tahun 1966. Maksudnya kita Malaysia ni boleh dikatakan lead jugalah dalam bidang IBS ni. Okey, di mana projek pertama kita ada flat berkeliling. Di mana kita ada 7 blok dan 17 tingkat. 3,000 unit rumah kos rendah dan 40 kedai. Nama kontraktor yang terlibat pada masa ini adalah JV Diamond. Okey, ini datang daripada Eropah lah company ni. Okey, sistem dia menggunakan sistem Larsen
Nation panel konkrit batuang ataupun precast konkrit maksudnya, atau papan papak Denmark yang telah siap dalam tempoh 27 bulan. 27 bulan ni maksudnya 2 tahun 3 bulan bagi 7 blok 17 tingkat. Pada tahun 1966 itu memang orang kata di luar, orang kata ada luar biasa lah sebenarnya. Okey, pada tahun 69 6 blok lagi bangunan 17 tingkat dan 3 blok 18 tingkat di Jalan Rifle Range lagi Pulau Pinang. Okey, dibina oleh Ho Chi dan Chi Seng Sistem Attract dan Franchise. Ini pun sebenarnya menggunakan precast konkrit lah. Okey. Kemudian projek-projek perumahan, perumahan landlord bermula pada tahun 70-an hingga 80-an. Kebanyakan kemudian aplikasi hybrid pada tahun 1990-an, iaitu pembinaan mega di mana KLIA, Sedia Bukit Jalil, Putrajaya, KL Central, Menara KL, KCC dan LRT boleh dikatakan semuanya menggunakan sistem IBS. Okey, ini sedikit-sedikit gambar saya share dulu lah. Kita relax ya. Jadi Rizal Boleh. kita relax je. Enjoy. Okay, latar belakang saya merah putih je. Okey, kalau tengok sini macam saya cakap tadi, Stadium Bukit Jalil ini memang dah hadir kat Malaysia. Petronas Twin Tower, and then KL Tower, sorry. Okey, di UK konsep IBS telah bermula semenjak 1624. Di mana kalau tengok di UK ni dia menggunakan sistem rumah kayu. Rumah kayu memang dia guna kerangka kayu tu sebagai konsep IBS lah. Dan pada tahun 1851 Crystal Palace bangunan bersaiz modular. Ini bersaiz modular ni adalah saiz-saiz tertentu yang mudah kita wujudkan atau sediakan komponen IBS tu. Okey. Ini Crystal Palace. Kalau tengok tu dia bagi steel structure. Dia buat persediaan tu adalah daripada besi, rangka-rangka besi. Okey, di Jepun sama juga pengembangan pesat semenjak 1960-an. Majoriti menggunakan sistem keluli dan diikuti dengan sistem kayu prasiap. Maksudnya dia gabungkan sistem kayu dengan sistem keluli ni. Dan lagi satu kena faham kenapa Jepun banyak menggunakan sistem keluli berbanding konkrit. Negara Jepun adalah negara yang paling kerap dilanda gempa bumi. So kalau kita ikut dari segi design, mungkin ada di antara pensyarah yang yang pernah belajar dari segi design untuk struktur ni, dia panggil faktor safety factor. Ada perkalian. Bila kita buat kira-kira untuk kekuatan struktur tu, kita akan buat perkali, kita akan tambah dengan perkalian safety factor. Safety factor ni tak silap saya di Jepun paling tinggi berbanding negara-negara lain lah. Dan di Malaysia biasanya kita safety factor kita 1.5 je kita tambah. Tak banyak, tak besar. Okey, kalau tak silap di Jepun 4.0. Itu apa yang saya tahulah. Saya ingat lupa lah ni. Sorry kalau silap. Okey, di Malaysia kita pernah bawa beberapa jenis IBS. Masa ni kita kerajaan kita telah menggalakkan sistem IBS ni untuk dibagi smart building lah. Lebih smart building. Di mana kalau tengok di Bangsa ada satu rumah dibuat panahum. Di Bangsa. And then tapi sistem ni tidak menyeluruh maksudnya tak kurang dapat sambutan. Sebab dia hanya tertakluk kepada satu-satu supplier saja. Okey, sama juga CQC di Japan. Ini pun benda yang sama juga. So benda ni masih ada wujud tetapi bukan sebagai binaan yang besar lah. Mungkin ada certain pemilik rumah ke apa ke, dia hanya selected lah. Ikut pada kos lah, ikut pada bajet. Okay, saya boleh skip ni. Sorry ini slide ni bersih CIDB tau. Tak apa Tak apa. Ilmu dan pengalaman tu yang kita nak. Okey. Ini adalah salah satu pembinaan menggunakan sistem IBS. Okey. HDB Home Singapore. Okey, kita boleh tengok sini design dia memang modular. Maksudnya sama dia daripada bawah sampai ke atas. Ini Thailand.
Okey, di Thailand ni ada sedikit kata inovasi di mana kekurangan tenaga kerja, kadar faedah pinjaman tinggi menggalakkan kerajaan Thailand ni menggunakan sistem IBS. Okey, memang paling popular macam saya cakap tadi di permulaan pembinaan pada tahun 60-an banyak pembinaan menggunakan konkrit pelatuang ataupun inilah precast konkrit dan dia melibatkan dinding dan lantai lah. Bapak ni lantai jangan silap pula takut lupa pula. Okey. Ini contoh-contoh di Thailand. Dia menggunakan precast wall dan inilah kalau kita tengok ni percampuran lah. Okey. Australia, rumah api konkrit pelatuang di Whitney Heath, Sydney. Pada tahun 50-an berkembang pesat teknologi daripada UK. Okey. Okey, ini hala tuju tentang IBS kita. Pada tahun 2011, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan telah mengeluarkan satu kenyataan di mana mengawasi pelaksanaan sistem binaan berindustri dalam industri pembinaan Seksyen 4. Maksudnya dia telah meng-highlightkan IBS ni sebagai orang kata pelaksanaan yang orang kata yang official lah. Okey, pada tahun 2011. Kemudian tahun 2006 hingga 2015 ada Plan Indo Industri Pembinaan untuk menentukan tujuan masa depan industri pembinaan di Malaysia, di mana strategi dia adalah menggunakan inovasi melalui research and development untuk memakai kaedah pembinaan baru iaitu IBS. Roadmap dia pada tahun 2003 hingga 2010. Untuk 2003-2010, projek kerajaan perlu mencecah 50% kandungan IBS dalam pembinaan dipanggil IBS Core. 2006, insentif pembayaran cukai. Okey. And then untuk pengeluaran IBS untuk pembinaan acuan keluli. Tahun 2008, surat pilihan pendanaan 70% IBS Core. Okey, yang ni kalau boleh saya nak buka sekejap. Saya ni tablet dalam seminit, saya nak tengok. Boleh tak salah siapa tolong jawab sama dengan saya, apa dimaksudkan dengan 50% kandungan IBS dan 70% kandungan IBS score ni? Siapa yang faham? IBS score ni adalah penilaian yang kita berikan ataupun markah yang kita berikan pada satu projek itu bergantung kepada teknik IBS yang digunakan. Maksudnya kalau kata IBS score tu 70%, bermaksud 70% daripada kaedah pembinaan ataupun bahan pembinaan tu adalah menggunakan kaedah IBS. Yes. So itu adalah satu proses penilaian yang mana kita nak tentukan sama ada betul tak projek itu IBS system ataupun kita panggil je IBS tapi dia sebenarnya tak guna teknik IBS. Kira macam tu Cik Noah. Okey. Okay, nak ada yang lain-lain yang boleh ni? Student, mana yang tahu? Pelajar-pelajar? Tak ada siapa yang perlu jawab. Okey, sebenarnya IBS score ni dia ada beberapa kriteria yang boleh diambil kira sebagai peratusan. Okey, kalau dia hanya menggunakan produk IBS saja, belum tentu dia boleh dapat skor yang tinggi. Okey, sebagai komponen. Komponen IBS ni ada banyak. Di mana precast, kita precast lah, precast wall, precast column, beam dan precast slab itu adalah komponen IBS. Tapi kalau kita tengokkan pembinaan hanya menggunakan komponen IBS saja, tak semestinya dia dapat skor yang tinggi. Okay, kalau bangunan tu 100%, column, slab, wall semuanya IBS. Semua komponen precast. Tapi dapat skor rendah. Masalah kat mana? Masalah sebab modular. Dia ada skor dekat modular. Jadi saiz tingkap, saiz ruang, saiz pintu, ketinggian dia, semua tu bagi peranan. Dia orang kata ada dia punya faktor penambahan kat situ. Jadi kalau kata design banglo ni jarang dapat skor yang tinggi. Biasanya target 50% saja. Okey. Tapi kalau katakan dia menggunakan 100% dengan ruang, macam tadi kita tengok bangunan-bangunan binaan yang sama, semila sampai ke atas. Kemudian saiz tingkap pun dia ikut kod konsep yang 3M dipanggil. 3M ni maksudnya setiap M tu 100 mm. 3M 1M. Jadi dia ikut perkadaran 3M. Okay, itu mungkin itu saya tak mampulah nak mengajar saya detail sebab tu kan.
Dia benda tu memang macam tu. Dia memang macam tu. Jadi salah satu bangunan ni kalau dia skor dia tinggi, dia bergantung kepada penggunaan sistem. Dia menggunakan lightweight kata batu blok, kemudian pelikas kolom atau beam dan slab. Kemudian menggunakan kerangka bumbung. Kemudian saiz tingkap, saiz pintu modular. Menurut perkiraan 3M tadi. Macam kata saiz standard pintu kalau lepasan standard pintu dia biasanya dia saiz dia lebar 900, ketinggian dia 2100. Pasal tak? Maksudnya kat bawah tu dia pakai 3x3M, ketinggian dia 7x3M. M modular tu itu adalah simbol bagi kod IBS. Yes, kod IBS. Macam tingkap, biasanya kalau perasan standard tingkap dia akan bagi lebar tingkap tu 1200, ketinggian tingkap tu 1200. Kalau perasan. Kalau tingkap tu lebih besar dia akan bagi 1800. Pasal tak? Saiz tu adalah ditetapkan. Kita tak boleh ubah. Jadi setiap kali kalau design tu kita mengikut jumlah saiz perkedaran ni, so IBS score IBS dia makin tinggi. Dia akan naik macam tu. Sama juga penggunaan ruang pun. Kalau ruang tu macam kata sebab tu bila saya kata tadi standard bangunan yang ni dia ikut satu ruang. Kalau ruang tu dia bagi 3000 kali 3600, itu modular. Kalau 3001 dia dah lain. Dia tak dapat. Ini benda-benda yang ni lah. Benda yang orang kata benda simple, tapi kalau tengok balik dari segi binaan, biasanya dia berkonsep benda ni. Ada guideline dia, ada panduan dia yang kita kena follow. Dia ada panduan dia, Kita tak boleh ubah ikut berapa luas yang kita nak, berapa saiz tingkap yang kita nak. Yes, dia ada. Dan dia memang ada kiraan IBS score ni. Okey. Kemudian kalau boleh kita boleh teruskan sikit lagi bab tu. Dia bukan kata struktur saja Cik Anwar, dia melibatkan aspek. So begitu juga kalau kita boleh rumuskan, kalau seorang pelajar yang cemerlang ni, dia bukan cemerlang dari sudut akademik saja. Maksudnya dia kena cemerlang dari sudut sosial, disiplin dan sebagainya lah. Macam tu kan umpamanya lah. So dalam IBS ni juga dia bukannya pada struktur tu saja yang menentukan IBS, tapi kaedah pembinaannya, dia punya saiz, dia punya sistem itu juga menentukan sama ada satu projek itu IBS ataupun tidak. Betul lah Cik Noor? Betul. Okey, so kita dah dapat kat situ penerangan yang cukup baik. Okey, cukup bersemangat Cik Anwar. Okey, sampai dengar hentak-hentak meja tu kita dengar. Ada, okeylah. Okey, kita rasa dia punya feel kat situ. Semangat tu. Okey, kita teruskan. Okey, lagi satu, untuk IBS score, sepanjang saya buat kerja semenjak tahun 2008 sehingga 2014, skor IBS ni memang penting. Untuk projek kerajaan dan projek-projek swasta. Itu dia kata tadi, pada ketika itu perkeliling yang dikeluarkan oleh CIDB untuk projek kerajaan, dia adalah skor IBS dia melebihi 70%. 70%? Yes, untuk pembinaan swasta melebihi 50% penggunaan IBS skor. Okey. Jadi kerajaan kita ni ambil pendekatan di mana dia nak menggalakkan orang ramai lebih menggunakan IBS. Kalau mana-mana projek yang dapat skor ni, seandainya dia tak dapat skor 70% tadi, tak dapat skor 50% tadi, sebenarnya tak ada efek apa-apa sebenarnya. Dari segi orang kata kontraktor, dari segi apa pun dia tak ada perbezaan pun sebenarnya. Jadi apa yang kerajaan buat supaya kontraktor ataupun pemaju ataupun konsultan membuat pembinaan menggunakan sistem IBS. Jadi dalam setiap projek biasanya kita akan dikenakan cas CIDB levy. Dan perkadarannya lebih kurang dalam 1%, tak silap saya, 1% daripada 0.1% daripada total cost. Kalau projek harga 20 juta, saya kena dengan 22,000. Dia punya macam itulah. So dia punya cas ni, kalau katakan projek tu mencecah target 70% kalau kerajaan tadi, maka cas CIDB ni akan dibayar balik. Totally dapat? Totally dapat balik.
Jadi levy tu percuma lah tadi, lebih kurang macam itulah. Cuma tapi dia akan tetap dibayar dulu, kena bayar dulu. Boleh kita buktikan apabila kita cukup syarat dan memenuhi IBS score tadi, kita akan dapat bayar. Kita claim semula lah. Tapi saya tak pasti semenjak dah macam-macam cerita ni, saya tak pastilah sekarang ni kan. Okey, pada masa tu hanya ada 5 kategori IBS yang disahkan pada ketika itu. Yang diterima pakai untuk penggunaan IBS, untuk pengiraan IBS score. Okey, tak apa, kita pergi dia punya tu. Okey. Kita sambung dia punya tu, skrin tu. Dia dapat skrin saya, nampak? Belum masuk lagi. Sekejap. Ini yang buta IT sikit, sorry Boleh tu, boleh. Kita mula-mula dulu pun macam tu juga. Okey. Okey, nice. Okey, kita dah nampak. Okey, sekejap Kita mula tadi. Sampai sini tadi? Okey, sampai sini tadi kan? Okey. Kemudian kat sini kita ada rujukan Industrial Building System IBS. Okey, rujukan dia tadi yang saya cakap roadmap tadi tu. Memang saya DB ada keluarkan buku dan memang ada semua ni sebagai rujukan roadmap. Okey, untuk 2011-2015 macam saya cakap tadi, mengekalkan 70% IBS score untuk projek-projek kerajaan dan mencapai 50% IBS score untuk sektor swasta. Macam saya beritahu tadi lah. Itu saya dah kena menghadap benda ni dari 2008 hingga 2014.